Okey, selamat pagi. Hari ini kita akan lihat juga persamaan garis lurus bahagian 2. Okey, so yang tempoh hari kita sudah belajar kecerunan. Katakan Y sama MX tambah C. Kita tahu ini kecerunan, yang ini pintasan Y. Okey, katakan kita imbas. Ini Sata Cartesian Y dan X. Jika ada garis, maka kecerunan adalah berapa landai atau curam garis itu. Okey, persamaan ini. Dan pintasan C di sini ya. Pintasan C adalah potongan garis pada aksi Y. So, ini kita sudah belajar. So, hari ini kita akan lihat juga apa itu. Adakah sesuatu titik itu diberi terletak pada persamaan? Okey, persamaan. So, katakan diberi contoh Y sama 3X tolak 1. Okey, jika cikgu bagi satu titik koordinat, okey, 2, 5. Adakah titik ini terletak pada garis ini? Okey, persamaan ini Y sama 3X tolak 1. Bagaimana kita tahu? Okey, Y, X, garis ini, titik ini terletak, adakah dia di titik P ini di atas garis atau tidak di atas garis? So, kita akan cek. Okey, seperti yang kamu tahu, ini adalah titik X, ini titik Y. Maka kiri kanan sekarang yang tengah-tengah ini, okey, tengah-tengah ini persamaan kita akan masukkan. So, Y 5, kita ganti masuk nilai dia. Y 5, X 2. Okey, X kita ganti 2. Yang lain-lain kita samakan 3. Okey, masuk ini darab. 3X masuk 3 darab 2. So, yang ini tolak. So, 5 sama dengan 6 tolak 1. Okey, 5 kiri, 6 tolak 1, 5 juga. So, kiri kanan adalah sama, maka titik P ini 2, 5 adalah terletak pada atas garis jika kita ganti masuk. Okey, lihat lagi satu contoh. Okey, jika diberi persamaan 3X tolak 4Y sama negatif 4. Okey, so titik yang diberi P 8, 6. Okey, seperti yang kamu tahu, yang ini titik X, ini titik Y. Kamu tidak perlu susun dalam bentuk Y sama MX tambah C. Kamu ganti setiap nilai X, setiap nilai Y masuk. Kamu ganti. So, 3, 4. Yang bukan diganti itu tulis seperti biasa. Okey, tulis seperti biasa. Kalau dia tolak, tolak. Okey, X 8 kamu ganti, Y 6 kamu ganti. So, ini darab 8 3 24. 6 4 24. Sama negatif 4? Adakah sama? 24 tolak 24, 24 kosong kan kamu dapat. So, ini negatif 4. Tidak sama nilai dia. Tidak sama kan? So, kalau tidak sama, titik ini P tidak ada pada persamaan 3X tolak 4Y sama negatif 4. Dia ada di luar. Okey, titik tidak berada di atas garis. Okey. Okey, so ini contoh menentukan adakah titik itu di atas garis persamaan ini. Okey, menentukan. So, kiri kanan asal tidak sama, dia bukan di atas garis. Kalau dia sama, maka dia di atas garis. Okey, so itu contoh, 2 contoh juga bagi. Okey, next kita akan lihat bagaimana persamaan yang ada pintasan. Okey, bagaimana persamaan yang ada pintasan. Sama juga.
Katakan persamaan dia begini. Okey. Kamu hendak menentukan adakah titik P ini di atas garis persamaan pindasan ini. Sama juga. Ini titik X, ini titik Y. So, ganti masuk negatif 5/2 tambah Y itu 5. So, X adalah 2, Y 5/3. Okey, per 3 sama dengan 1. Okey, kita cek. Negatif 2/2 adalah negatif 1 tambah 5/3, 1. Kita lihat. So, negatif 1 tambah 1, 2/3. Hutang 1 tambah 1, ini batal. So, tinggal positif 2/3. Tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 1. Maka, kamu sudah tahu persamaan ini negatif X/2 Y/3 sama 1. Titik P tidak ada di atas garis. Okey, tidak ada di atas garis ini. Okey. So, kiri kanan sama, baru kamu menentukan titik itu di atas garis. Kalau tidak sama, maka titik itu tidak ada di atas garis. So, itu beberapa contoh. Okey. Kamu sudah tahu titik akan melalui garis kan? So, sekarang kita boleh selesaikan masalah yang berkenaan dengan titik di atas garis. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, jika diberi persamaan garis lurus Y sama 5X tambah 1. Okey, dia melalui titik ini. Okey, melalui titik M katakan. Melalui dia sudah bagi tahu melalui, maksud ini persamaan Y sama 5X tambah 1. Titik ini M 4K, tapi kamu tidak tahu nilai Y. Maka kamu boleh cari daripada persamaan. Okey, daripada persamaan kamu boleh carikan nilai K. Okey. So, kamu sudah tahu ini titik koordinat Y, ini titik koordinat X. So, Y yang tidak tahu, maka kamu masukkan nilai Y yang tidak tahu itu. 5. X adalah 4 tambah 1. 5, 4, 20. 20 tambah 1, kamu sudah dapat cari nilai Y. Nilai Y adalah apa? Nilai K kamu kan? Maka kamu dapat K adalah 21. So, Y sama dengan K. Kau dapat Y, ganti masuk persamaan. Daripada nilai X ini, kamu ganti masuk. Okay, so kamu dapat nilai K kamu 21. Okay, itu satu contoh mencari titik yang tiada nilai di atas garis. Okay, katakan persamaan kamu. Persamaan dibagi Y sama KX. Y sama KX tolak 3. Melalui, dia bagi tahu melalui titik M negatif 2, 7. Okey, maksud persamaan ini Y sama KX tolak 3, dia ada titik yang melalui negatif so negatif di sini negatif 2, 7. Okey, so apa huruf yang kamu nampak? Dia minta cari K. K itu apa? Kecerunan yang tidak diketahui. So, X ada, Y ada. Nilai X, nilai Y ada. Maka kamu masukkan semua maklumat yang ada. Y 7,
Y 7, K tidak tahu. Okey, K tidak tahu. X negatif 2 tolak 3. So, susun balik negatif 2K tolak 3. Okey, negatif kita pindah ke sebelah jadi positif 2K kan? Negatif. Kita pindah ke sebelah kiri, dia jadi positif. Positif pindah ke sebelah, jadi negatif. So, 7 pindah ke sebelah, jadi negatif. Ini salin balik. Negatif 3 tidak berubah. So, 2K sama hutang 7, hutang 3, hutang 10. Negatif. So, K. Ini maksud darab. Kalau darab dipindah jadi bahagi. So, K kamu akan dapat negatif 5. Okay, negatif 5. Negatif 5 kamu dapat nilai K ini. So, daripada persamaan yang dibagi, kalau dibagi tahu melalui, maka kamu ganti masuk nilai-nilai yang ada dalam persamaan. Okay. So, nilai X diganti. Ni X, ni Y. Okay, nilai Y diganti. Persamaan K dicari. Okay, huruf K dicari. Okay, so itu adalah persamaan garis lurus yang menentukan titik di atas garis. Okay, menentukan titik di atas garis. Okay, boleh faham? Okay, so next cikgu akan continue lagi kecerunan. Okay, kecerunan. Okay, kamu sudah tahu huruf X kan? Y sama MX tambah C. Maka ini adalah kecerunan. Okay. Kamu sudah tahu sesuatu garis di atas Sata Cartesian itu Y sama MX tambah C. Okey, katakan cikgu mempunyai sepasang garis. Okey, sepasang garis. Cikgu mau tahu adakah dua-dua garis ini adalah garis selari? Macam mana cikgu boleh tahu mereka adalah garis selari? Kita menentukan daripada kecerunan. Jika kecerunan M garis 1 ini dan M garis 2 kecerunan garis 2 ini sama, maka mereka adalah garis selari. Okay, garis selari. Di sesuatu Sata Cartesian, okay, Sata Cartesian P, Q. Cikgu mau tahu, adakah mereka selari? Okay. So, mula-mula kita lihat titik dulu. Okay, contohnya ini. Kita menentukan adakah mereka selari. Okay, so pertama kita akan lihat kecerunan M. Kita tidak perlu tulis kecerunan panjang-panjang. Kita tulis M cukup. M, huruf M, kemudian kita tulis PQ. Okay, PQ. Persamaan dia begini. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, PQ. So, kita akan tulis pasangan dia. Kalau ini 2, so ini Y dia pun 2. Kalau ini X1, yang ini Y pun 1. So, kita ganti masuk. 8 itu Y2. 8 tolak Y1 tolak 2. X2 4. 4 tolak X1 tolak 1. So 8 tolak 2 6. 4 tolak 1 3. 6 per 3 2. Okay, 2. So kamu dapat kecerunan PQ ini 2. Kita cek lagi sebelah sini. Yang RS. Okay, yang RS. Panjang pendek sikit supaya boleh nampak. Okay, kecerunan RS.
keturunan RS. Sama juga kamu mesti tulis kalau ini X2, ini mesti Y2, pasangan dia, dua-dua. So ini X1, ini Y1. So ganti masuk, sama juga persamaan yang diguna kalau keturunan dicari. Okay, so Y2 13 tolak Y1 7, X2 9 tolak 6. So 6/3. Sama juga kamu dapat 2. So keturunan ini 2. Maka dia adalah sama. Okay, dia sama. Keturunan 2 garis ini sama. So M PQ sama dengan M RS 2. Kalau sama, maka kamu boleh tulis PQ selari RS adalah selari. 2 garis ini garis selari. Okay? So itu contoh bagaimana kita menentukan 2 garis itu adalah selari daripada keturunan yang sama nilai. Okay? Okay. Ini contoh pengiraan menggunakan rumus. Okay, next kita akan lihat jika 2 persamaan Y sama 3X tolak 1 persamaan 1, Y sama 3X tambah 4. Kita mau menentukan adakah 2 garis ini garis selari. Okay? Yang garis pertama ni dan garis yang kedua ni. Adakah mereka selari? Apa yang cikgu bagi tahu? Kalau mau selari, apa syarat dia? M mesti sama kan? Okay, so M1, M2 mesti sama. Di mana M? Kamu sudah tahu persamaan Y sama MX tambah CM itu adalah di depan perkali X kan? So, adakah mereka sama? Ya. 3 sama. So, 2 garis ini adalah garis selari. Garis M1 dan garis M2 adalah garis selari. Bagaimana pula kita cek kalau persamaan yang tidak terus bagi dalam bentuk Y sama MX tambah C. Okay, contohnya dia bagi Y sama 3X 3/2X per 2X tolak 12 persamaan 1 Kemudian persamaan 2 dia bagi begini. 3X tolak 2. Kalau ada perkali di depan Y itu bukan dalam bentuk yang sama Y sama MX tambah C, kamu tidak boleh banding keturunan dia. Apa kamu buat? Bagi persamaan 2 ini, kamu perlu buang perkali Y itu ke sebelah. Okay, so Y apabila dibuang, kedua-dua dia perlu dibahagi ya. Okay, so 3/2X tolak 2/2 dibagi ya. So Y sama 3/2X tolak 1. Ini persamaan 2 yang baru. So Y dia sudah susun dalam bentuk Y sama MX tambah C. Maka kamu banding. Yang pertama ini keturunan MX dia, M dia 3/2. Yang ini MX, so keturunan dia pun 3/2. Okay, so mereka persamaan 1. M1 sama dengan M2. 3/2. Maka garis 1 dan garis 2 adalah selari. Ini cara menentukan daripada persamaan. Menentukan
Kecerunan bagi persamaan. So next kita akan lihat lagi. So jika dia bagi tahu garis selari, syarat pertama dia sudah bagi tahu dua-dua garis selari. Bagi garis 1 dan garis 2 sama M1 sama dengan M2. So jika dia bagi persamaan 2Y sama 3X tolak 4. Okay, katakan ini persamaan 1. Okay, so apa-apa pun kamu perlu susun dalam bentuk Y sama MX tambah C, baru kamu boleh bandingkan M, kan? So seperti yang cikgu bagi tahu tadi, apabila kamu membuang perkali untuk Y itu, kamu perlu bahagi dua-dua. Okay, so Y sama 3/2X tolak 4/2. Dua-dua ni perlu dibahagi oleh perkali Y ni, ya. So kamu sudah dapat Y sama 3/2X tolak 2. So M1 yang kamu dapat adalah 3/2. Ini M kamu, MX kan. So M kamu ini. Okay, so kita lihat lagi persamaan kedua. Kalau dibagi untuk mencari nilai yang tidak ada, yang syarat dia dua garis ini, garis selari, ya. So 6Y 10. Ini persamaan kedua. Dan ini nilai K yang perlu dicari. Okey, seperti yang kamu tahu, kalau perkali mau pindah, dua-dua perlu bahagi. So bahagi 6 tambah K pun bahagi 6. Okey. So kamu dapat Y sama 3 tambah K/6X. So perkali MX, MX, M ini kan, MX. M adalah sama, maka kamu buatlah 3/2 persamaan 1 sama dengan K/6. Sebab selari kan, kalau selari M mesti sama kan, M1 dan M2 sama. So kamu susun balik. Kalau dibahagi, tinggalkan K, ya. Ini dibagi darab ke sebelah, 3/2 darab 6. So batal 3. Maka kamu akan dapat 3 darab 3, kamu dapat nilai K adalah 9. So daripada garis selari kecerunan yang sama, kamu dapat cari nombor nilai K yang tidak ditahu di dalam persamaan. Okey, itu salah satu contoh. Okey, sampai di sini cikgu mengajar hari ini berkenaan dengan persamaan garis lurus bahagian 2, berkenaan kecerunan. Okey, kita ulang balik. Yang pertama tadi cikgu tekankan adalah sesuatu titik itu di atas persamaan. Okey, adakah titik itu? Okey, X, Y. So kita ganti Y masuk, kita ganti X masuk. Kiri kanan sama nilai, maka dia terletak di atas garis. Okey, yang kedua, kita cek adakah dia garis lurus? Adakah dia garis lurus? Bagaimana kita cek? Kita mengambil titik di atas garis. Kita guna Y2 tolak Y1 untuk mencari M. Bahagi X2 tolak X1. Kalau PQRS ini kecerunan dia sama, maka dia adalah, kalau dia sama, maka adalah garis selari. Bukan garis lurus, sorry. Dia adalah garis selari. Begini kita cek. Okey. Yang ketiga, kita akan menggunakan nilai. Okey, kalau dia dibagi tahu syarat garis selari,
Okey. Katakan ada satu titik yang tidak ditahu, 2K. Yang ini Q 5, 6 M X TU. TU dia sudah dibagi nilai relatif 2, 7 sini 3, 4. Maka kamu boleh mencari nilai bagi garis daripada persamaan M. M yang sama TU dan MQ P yang sama, maka kamu boleh cari unknown di atas garis. Okey. Kalau dibagi tahu syarat. Okey. Ini 3 jenis. Okey. 3 jenis yang cikgu mengajar hari ini ya. So, ini adalah tajuk kita hari ini, persamaan garis lurus berkenaan dengan keturunan garis lurus, garis lari dan mencari nilai di atas garis selari. Okey. Terima kasih.